Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bincangkan jawapan bagi ujian 1. Jadi soalan yang pertama, nyatakan jenis hubungan ya. Jadi kalau dia kata jenis hubungan, so kalau kamu nampak macam ini, contohnya negatif 4, 4, sini 16. Jadi kita kata sini banyak. Ini 1. Jadi banyak kepada 1. Itu jawapan soalan A. Untuk soalan B, nyatakan hubungan itu dengan tata tanda fungsi. Jadi kalau kita tengok kat sini, negatif 4 jadi 16. 4 pun jadi 16. Negatif 2 jadi 4. Dan 2 positif pun jadi 4. So, bila kita tengok dia punya pattern ni, dia akan jadi fx sama dengan x kuasa 2. Okey, soalan nombor 2. Okey, dia bagi fungsi. Ini fungsi dia, kx. Cari pemalati. Okey, jadi x adalah 6. Dan fungsinya adalah negatif 1/3. Jadi, x per x tolak t sama dengan negatif 1/3. Di mana x adalah 6. Jadi, gantikan x dengan 6. 6 tolak t sama dengan negatif 1/3. Kita buat darab silang. Katakan saya darabkan silang situ. So, ni kita kurungkan. Jadi, negatif 1 darab dengan 6 tolak T. Sini 6 darab 3. 18. Negatif 6. Tambahnya kita kembangkan. Tambah T. So, kamu dapatlah T dekat situ sama dengan 24. Yang ni kamu tekan alpha x je. Ya. Okey. Soalan nombor 3. Nyatakan objek bagi 2. Jadi, kita tengok. 2 ini ialah image. Image adalah pada paksi Y. Dan sinilah objek. Kita tengok dia peta kepada siapa? Kepada 2 orang iaitu B dan C. Jadi, untuk A jawapannya B, C. Okey, untuk soalan B, nyatakan kodomain. Kodomain adalah segala yang ada pada paksi Y. Semua pada paksi Y. Jadi, semua yang ada pada paksi Y dalam gambar. Jadi, 1, 2, 3 dan kena letak set. Okey. Dan nombor 4. Soalan yang pertama, cari GFX. So, untuk soalan A, kita gunakan fungsi gubahan GFX sama dengan fungsi F masuk dalam G. Jadi, kita tulis fungsi G iaitu 6. Jadi, X itu akan berganti dengan 3X tolak 2. Dia ganti dengan Fx lah. Jadi, kita kembang kat situ. 18X tolak 12. Jadi, itu untuk soalan A. Okey, untuk soalan B. Nilai X apabila GFX sama dengan setengah Fx. Okey, GFX kita dah cari pada soalan A. Jadi, kita tulis balik 18X. Okey, saya tulis dulu soalan. Soalan B. GFX sama dengan setengah Fx. Sekarang kita buat penggantian. Okey, GFX kita dah dapat dekat sini. GFX. So, kita gantikan GFX dengan 18X tolak 12. Jadi, setengah Fx kita ambil apa? Ni Fx. 3X tolak 2. Okey. So, dekat sini, kita boleh ringkaskan kat situ. Saya buat kat tepi. Kita buat macam ni. Kita buat. Okey, yang ni saya kurungkan. Saya darab silang 2. Jadi, 2 darab
18x tolak 12 sama dengan 3x tolak 2. Saya kembangkan 18 36x. Saya kembang lagi tolak 24 sama dengan 3x tolak 2. Okey, dekat sini kamu tekan sahaja kalkulator alpha. X dapatlah jawapan X sama dengan 2/3. Okey, senang sahaja. Okey, soalan nombor 5. Dia bagi fx sama dengan 4x tolak 3, cari f2. Okey, soalan A sangat senang. Cari f2. Jadi f2 kita gantikan x dengan 2. 4, 2 tolak 3 sama dengan 8 tolak 3, 5. Okey, soalan B. Cari nilai T jika f songsang T sama dengan 9. Jadi untuk yang pertama, saya cari dahulu f songsang x. Okey. Dekat sini kita songsangkan dia. Jadi x tolak 3 jadi tambah 3. Darab 4 jadi bahagi 4. Yang ni kita boleh buat shortcut saja. Kalau anda tak pandai shortcut, anda boleh buat macam ni. Andaikan y sama dengan 4x tolak 3. Jadi sekarang y sebagai perkara rumus. Kamu nak jadikan x sebagai perkara rumus. Jadi kamu pindahkan siapa? Y tambah 3. Pindahkan tolak 3 jadi tambah 3. Jadi 4x. So, x akan jadi y campur 3/4. Dan kita tukarlah huruf y tu menjadi huruf x balik. Okey, sekarang baru kita buat f songsang t sama dengan 9. Okey, apa yang kita perlu buat kat sini? Huruf x ni gantikan dengan t. Jadi t campur 3/4 sama dengan 9. Jadi kita selesaikan macam biasa. Jadi darab silang 3/6 t campur 3. So t sama dengan 36 tolak 3, t 33. Okey. Seterusnya. Okey, soalan nombor 6 tidak ada pengiraan langsung. Kita just kemahiran dan kepahaman sahaja. F songsang 4. Jadi kita kena faham, kalau contohnya macam ni. Sini ada 1, sini ada 2. Kalau kamu buat macam ni, ini F. Kalau kamu patah balik ke belakang, itu F songsang. Okey, so dekat sini, untuk soalan A, kita kat sini 4 dan dia songsang. Bila songsang kita baca terbalik ke belakang lah. Jadi jawapannya 7. Tak ada pengiraan pun. Okey, GF 7. Okey, satu lagi benda yang kita kena ingat balik. Kalau sebelum ni kita belajar, kita tengok sini F, sini G. Kita tak akan kata, kalau ini fungsi terus macam ni, kita akan kata dia akan jadi GF. Dia tak jadi FG, dia terbalikkan. Bukan songsang ya. Cara penulisannya ialah terbalik. Kalau F ke G, dia akan jadi fungsi gubahannya GF. So, kalau GF 7, 7 kat mana? 7 kat sini. Akan pergi ke mana-mana? 3. Jadi, jawapan B adalah 3. Tak ada pengiraan pun. Okey, soalan nombor 7. Dia bagi fungsi H. Cari H songsang X. Okey, yang ini kita boleh guna dua kaedah. Untuk soalan A, saya nak tunjuk kaedah panjang. Okey, kaedah panjang saya nak buat macam ni. Andaikan Y sama dengan 3/5 tolak X. Sekarang Y sebagai perkara rumus. Kita nak jadikan X sebagai perkara rumus, kita buat darab silang. Sebelum buat darab silang, kita darab. Kita kurungkan. So, kita akan dapat kat situ. Y darab dengan 5 tolak X sama dengan 3. Kita kembangkan. 5Y tolak YX sama dengan 3. So, sekarang kita nak jadikan X sebagai perkara rumus.
tolak Y X sama dengan 3 tolak 5Y. So, X sama dengan 3 tolak 5Y per negatif Y. So, kita bagi cantik sikit. Negatif kita bawa naik atas. So, tolak 3 tambah 5Y per Y. Itu X. So, kita punya fungsi songsang H songsang X sama dengan tolak 3 tambah 5X per X. Di mana X tak sama dengan sifar. Okey, itu cara yang agak panjang. Kalau nak cara yang pendek, kita boleh buat macam ni. Saya tulis balik tadi fungsi asal Hx. Saya tulis ni sini. Kaedah panjang. Yang ni kaedah pendek. Okey. Pendek saya guna warna oranye. Okey, kaedah pendek. Saya tulis balik dia punya fungsi Hx sama dengan 3 per 5 tolak X. Tapi saya nak susun balik. Saya nak susun macam ni. Sini ada X, sini ada X. Okey, dekat atas tak ada X kan? 0X campur 3. Yang bawah adalah negatif X campur 5. Saya susun balik macam tu lah. Okey, so sekarang yang ini, perpenjuru ni dan X ni kekal. Okey, so terus tulis H songsang X bahagi X tambah 3 tolak X. Okey, 0 turun bawah, 5 naik atas tukar tempat. So, sini jadi 5. So, bawah tambah 0 tak adalah. Dan kamu tengok dekat situ, dia punya dia punya tanda dia sini. Kamu tengok sini. Sini tandanya positif, sini positif. So, kena tukar tolak. Sebab bawah tak ada tolak, jadi kamu tak payah tulis tolak lah. Jadi, kita cantikkan sikit. Negatif ni bawa naik atas. Jadi, darab masuk negatif ke atas. H songsang X sama dengan 5X tolak 3. Kena darab masuk negatif kat dalam per X. Di mana X tak sama dengan sifar. Okey, kalau kita tengok kat sini, jawapan macam tak sama. Tapi sebenarnya sama je. Kedudukan dia berbeza sikit lah. Okey, sama saja. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua ialah H songsang 6. So, bila kamu dah dapat H songsang tadi, untuk soalan B, H songsang 6. So, ganti saja dengan 6 dalam sini. So, 5, 6 tolak 3 per 6. So, kamu dapat dekat situ 9 per 2. Okey, dekat sini 2 markah je. Yang sini 1 markah. Dan dia punya X tak sama dengan sifar itu 1 markah. Sini 1 markah saja sebab ganti masuk tak ada nilai. Okey, soalan yang nombor 8. Dia bagi fungsi nilai mutlak. Cari nilai P. Okey. Cuba kita letakkan apakah koordinat sini. Koordinat sini adalah P, 0. P ialah X, 0 ialah F, X ataupun Y. So, untuk soalan A, koordinat ni adalah P, 0. P adalah X, 0 ialah Fx ataupun Y. So, senang saja kita ganti masuk dalam fungsi nilai mutlak. Jadi, Fx sama dengan modulus 2x tambah 1. Jadi, gantikan Fx dengan 0. Modulus 2pi tambah 1. Okey, so modulus pindah sebelah jadi tambah tolak. Tapi sebab 0, tak ada tambah tolak 0. 0, 2pi tambah 1. Jadi, pi sama dengan negatif 1 per 2.
Okey, nilai julat fx yang sepadan dengan domain yang diberikan. Okey, julat fx adalah kita lihat apa yang paling rendah, apa yang paling tinggi. Jadi yang paling tinggi sini, yang paling rendah ialah pada P. Pada P lah. Jadi kita nak tahu apakah julat sepanjang ni. Jadi kat sini kita dah dapat kosong. Dekat atas ni kita nak tahu nilai P, nilai fx tu sama dengan berapa kat sini. Jadi kita tahu dia punya x dia adalah negatif 3. Jadi kita carikan nilai fx-nya apabila x negatif 3. Jadi kita ganti masuk dalam tu. Untuk B, kita gantikan, okey, yang ni fx, saya tulis balik. Modulus 2x tambah 1. Jadi saya ambil lah nilai x sama dengan negatif 3 ni. Saya ganti masuk dekat sini. Modulus 2 negatif 3 tambah 1. So, saya dapat kat situ berapa tu? Negatif 6 tambah 1. Modulus negatif 5. Jadi, bila kita buka modulus sentiasa positif 5. Jadi, fx kat situ ialah negatif 5. Jadi, 5. Jadi, maksudnya dekat sini, secara logiknya 5 lah. Jadi paling besar ialah 5, paling kecil ialah sifar. Jadi macam mana nak tulis? Okey, julat dia tulis macam ni. Tengah-tengah letak fx. Paling kecil ialah 0, paling besar ialah 5. Macam tu. Okey. Dah menjawab soalan? Okey, dah jawab soalan. Seterusnya. Nombor 9. Okey, dia bagi fungsi hg hg pula. Fungsi hx sama dengan 2 tolak x. Satu lagi hg x sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Okey, cari g. Ingat balik OIC. OIC. Kita tengok siapa yang kita nak cari. Kita nak cari g. G dekat mana? G inside. Bila inside, kita baca macam tu. Ialah komposit. Komposit maksudnya gubahan. Okey, so kita kena guna kaedah fungsi gubahan. Jadi macam mana nak buat fungsi gubahan? Saya kena tulis balik fungsi gubahan. Iaitu hg x sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Dan kita tengok dekat sini, ini ialah fungsi hx yang asal. Sekarang, x ni bertukar menjadi gx. Okay, so fungsi h apa? 2 tolak. So, x menjadi gx. Sama dengan, sebab dia macam ni. Macam tu. So, x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Dan jadikan gx sebagai perkara rumus. Negatif gx. X kuasa 2 tolak 4x tambah 1 tolak 2. Jadi, kita akan dapat kat situ. X kuasa 2 tolak 4x tolak 1. Sini negatif gx. Tapi bila kita buang negatif, kita pindah sebelah negatif. Jadi negatif, sini positif, sini positif. Tukar tanda lah. Okey. Itu jawapan untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua ialah GH2. Jadi GH2
2. Okey, dekat sini untuk senang, kita buat macam ni. Kita cari dahulu H2. G, H2. Okey, apakah H? H ialah 2 tolak X. Jadi, tolak 2. X gantikan dengan 2. Jadi, kita dapat G kosong. Jadi, G kosong. Kita ambil balik yang ni. Kita gantikan G dengan X dengan kosong. Jadi, kamu dapatlah negatif kosong kuasa 2 tambah 4 darab kosong tambah 1. Jawapannya 1. Itu lebih senang. Mungkin ada kaedah yang lain. Kita cari fungsi GH. Lepas tu baru gantikan dengan 2. Itu caranya lebih panjang. Saya rasa ini cara lebih pendek. Lebih senang. Okey, nombor 10. Untuk jawab soalan nombor 10, kita kena faham macam ni. Kita ada yang kita kata daripada diberi dari soalan iaitu ini. Kita tulis F kuasa 2 X sama dengan 16X tolak 9. Okey, itu jangan kacau ya. 16X tolak 9. Okey. Cari sendiri untuk kamu punya sendiri. Cari sendiri daripada sini. Maksudnya kamu cari sendiri F2 kamu. Okey, cara dia ialah F2X sama dengan FFX. Maksudnya fungsi F masuk dalam F. Jadi apakah fungsi F? M. Segala yang ada X saya kosongkan. Tambah C. Apa yang saya nak ganti pada bracket kosong? Yang asalnya X. Saya nak ganti dengan Fx. Apakah Fx? MX tambah C. Okey. Sekarang saya kembangkan. Dapatlah M kuasa 2X. Kembangkan lagi. Tambah MC campur C. Inilah F kuasa 2X saya. Okey. Bila kita dah dapat dua ni, kedua-dua ni, kita banding. Kan? Okey. Kita tengok. Yang ada huruf X ialah M kuasa 2. Sini ada huruf X ialah 16. Kita bandingkan dengan huruf X. Siapa yang ada X kuasa 2, kita bandingkan dengan X kuasa 2. Siapa yang ada X, kita banding dengan X. Siapa yang tak ada X, kita banding dengan tak ada X. So, kita bandingkan yang ada kuasa 2, yang ada X dahulu. Yang ada X ni bukan yang ada M. Kita bandingkan yang ada X. Jadi, yang diberi ialah 16. Yang kamu cari sendiri ialah M kuasa 2. So, M kuasa 2 sama dengan 16. M sama dengan punca kuasa 2, 16 ada tambah tolak. Jadi, M adalah tambah tolak 4. Tetapi, dalam soalan kata, M mesti lebih besar daripada sifar. Jadi, kita hanya mempertimbangkan M yang positif 4 sahaja. Negatif tak payah ambil. Jadi, yang kedua, kita nak cari apakah nilai C. Okey. Kita tengok sini. Yang diberikan hanya ada sebutan X dan yang tak ada X. Jadi yang tak ada X ialah negatif 9 pada yang diberikan. Yang kamu cari sendiri, yang tak ada X adalah ini. MC campur C. So, MC campur C sama dengan negatif 9. Dan M kamu dah dapat 4. Jadi 4C campur C sama dengan negatif 9. 5C sama dengan negatif 9. C sama dengan negatif 9/5. Okey. Itulah soalan nombor 10. Okey, kita tengok kepada soalan. Tersilap nombor situ, bukan nombor 10, patutnya nombor 11. Tapi tak apa, kita jawab sahaja soalan ni. Soalan nombor indeks. Dia bagi harga tahun 2001 dan harga pada tahun 2003 untuk 4 jenis bahan membuat tat. Ya, membuat tat dekat sini. Ya, sejenis tat. Okey.
Untuk soalan A, indeks harga bahan Q pada 2003 berasaskan 2001 ialah 105. Jadi saya keluarkan maklumat. I 2003 berasaskan 2001. 03 berasaskan 01 sama dengan 105. Cari nilai X. Jadi bila cari nilai X, kita tengok pada bahan Q sahaja. Jadi saya tulis balik. Harga pada 2003 adalah RM3.15. Harga pada 2001 adalah RM(X) ringgit. Dan kamu ada indeks harga 2003 berasaskan 2001. Jadi kita tahulah menggunakan rumus nombor indeks. Jadi kita boleh tulis harga pada tahun semasa, ataupun saya tulis terus harga pada tahun 2003 bahagi dengan harga pada tahun asas darab 100 sama dengan 105, ataupun kita tulis dahulu nombor indeks kat situ I 0301. Tapi bila lama-lama kamu dah mahir dengan rumus, kamu tak tulis rumus pun tak apa. Jadi sekarang, apakah harga pada 2003? RM3.15 bahagi dengan harga pada tahun asas iaitu X ringgit darab dengan 100 sama dengan berapa tu? 105. Dan ini kamu boleh tekan sahaja kalkulator alpha X. Jadi kamu dapatlah di situ dia punya harga RM3. Tulis macam tu ya, RM3. Kita tulis RM lah sebab itu harga. Okey, soalan A senang. Soalan B. Kirakan, okey, indeks harga bagi bahan S pada tahun 2003 berasaskan 2001 ialah 110. Okey. Indeks harga 2003, saya tulis 03 saja. 0301 adalah 110. Harga per kg bahan S pada 2001 ialah RM0.55 kurang daripada harga yang sepadan pada 2003. Cari nilai Y dan Z. Dan nilai Y dan Z macam tu. Untuk S, dia bagi Y, dia bagi Z. Okey. 2003 ialah Z, 2001 ialah Y. Tapi dia bagi dalam bentuk satu maklumat. Harga pada 2001 ialah 0.55 kurang daripada harga pada 2003. Okey. Kita kena fikir macam ni. Siapa harga yang lebih mahal? Ataupun siapa harga yang lebih murah? Harga yang lebih mahal adalah pada 2003. Ya. Maksudnya kurang daripada 2003. Jadi 2003 lebih mahal daripada 2001. Jadi kita tulis maklumat macam ni. Okey, siapa yang mahal? 2003. 2003 ialah Z kat sini, ya Z. Jadi kita tulis kat sini Z. 2001 ialah Y. Tetapi dia kata harga pada 2001 ialah kurang RM0.55. Jadi maksudnya kurang daripada Z iaitu Z tolak 0.55. Kita gunakan Z tolak 0.55 untuk 2001. Untuk Y. Kenapa kita kena buat macam tu? Sebab kita nak guna rumus nombor indeks macam tadi. Ya, kita nak guna rumus indeks macam ni tadi. Sama je rumusnya. Kalau ada X, Y, kita tak boleh selesaikan. Jadi kita kena ada satu saja pemboleh ubah iaitu Z. So, saya tulis macam tadi. P 03 per harga pada tahun asas darab 100 sama dengan harga, bukan harga. Nombor indeks 0301. Jadi, apakah harga pada 2003? 2003 ialah Z. Apakah harga pada 2001?
2001. Jangan tulis Y. Kita tulis Z tolak 0.55. Kalau kita tulis Y, nanti ada 2 pun boleh ubah. Tak boleh nak selesaikan dengan satu persamaan. Okey, darab dengan 100. Dapatlah 110. Jadi kat sini kita lakukan persamaan serentak. Bukan persamaan serentak, kita selesai macam biasa sebab satu saja pun boleh ubah. Jadi Z darab 100, 100 Z. Yang bawah ni darab silang naik atas. 110 darab dengan Z tolak 0.55. Jadi dekat sini sebenarnya kamu tekan kalkulator alpha X terus dapat jawapan. Okey, dapatlah Z dekat situ 5.5. 5.5. Apa maksud 5.5? Apakah maksud Z? Z itu ialah harga. Jadi kan jangan tulis 5.5. Tulis RM 5.50. Kalau kamu tulis 5.5 jadi salah ya. Sebab harga mesti 2 titik perpuluhan. Mesti 2 titik perpuluhan. Kena tulis 5.50. Kalau tulis 5.5 jadi salah. RM nak tulis boleh, tak nak boleh tulis pun boleh. Dan kita tengok Y sama dengan Z tolak 0.55. Jadi Y adalah 5.50 tolak 0.55. Jadi kamu dapatlah jawapan kat situ untuk Y. Y berapa tadi? Y. Mana Y? Oh, saya silap. Saya tersilap tulis. Tersilap tengok jawapan. RM 6.05. Jadi yang sebenarnya Y yang 5.5. Sorry. Mana saya punya jawapan ni? Okey. Y adalah Z tolak 0.55. Jadi 6.05 tolak dengan 5. Tolak dengan 0.55. So, kamu dapat dekat situ RM 5.50. Okey. Itulah untuk soalan B. Okey, untuk soalan C. Indeks gubahan bagi kos membuat tad tersebut pada 2003 berdasarkan 2001 ialah 118. Membuat tad indeks gubahan. Bila buat tad, dia akan jadi indeks gubahan. Bila bahan tu single-single, A, B, C, D, dia ialah indeks harga. Indeks gubahan ialah bergabung. Ya. Jadi indeks gubahan membuat tad. Okey, kita tulis kat situ. Indeks gubahan 03 berdasarkan 01 adalah indeks gubahan ada I bar 118. Okey. Soalan yang pertama. Hitung harga satu tin tad pada 2001 jika harga sepadan pada 2003 ialah RM16.40. Okey, dia masih lagi melibatkan tahun 2003 dengan 2001. So, kita gunakan rumus indeks harga. Walaupun dia indeks gubahan, kita boleh gunakan formula indeks harga. Jadi kita keluarkan maklumat macam tadi. 2003 harganya RM RM16.40. 2001 harganya tak tahu. Katalah saya letak sebagai apa? Katalah saya letak sebagai B contohnya. So, kita dah ingat gunakan saja rumus indeks harga. Harga pada 2003 kita guna ringkas dia 03 bahagi dengan harga 2001 darab 100 sama dengan I bar 0301. Walaupun dia indeks gubahan, dia tetap boleh guna untuk indeks harga sebab dia nak cari harga.
Okey, sama dengan harga pada 2003 ialah RM16.40 bahagi dengan B darab dengan 100 sama dengan 118. Jadi, kamu tekan sahaja alfa X. Kamu akan dapat B sama dengan RM13.90. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, hitungkan nilai K jika nisbah PQRS ialah 6 nisbah K nisbah 4 nisbah 3. Okey, dekat sini sebenarnya untuk soalan yang kedua ni, kamu kena ada kita kata apa? Kalau boleh kamu buat jadual I 0301 dengan weightage P Q R S. Dia kena ada jadual kat situ. Okey, weightage tadi kita transfer 6K43 sebab dia dah ikut urutan 6K43. Untuk I ni kamu kena kira lah daripada maklumat dalam jadual. Macam ni kamu boleh cari. Untuk soalan Q dengan S saya rasa dia dah bagi dalam soalan. Okey, jadi kamu transfer I ni untuk Q, dia untuk Q. I untuk Q. Yang ini ialah I untuk S. Jadi kita transfer dalam jadual yang kita buat sendiri. Okey, jadi kita transfer 125 dan mana yang tak ada dikira kamu tolong kiralah. 105 120 110. Dan dekat sini nak cari nilai K, kita gunakan rumus indeks gubahan. Jadi I bar 0301 sama dengan summation indeks harga darab dengan pemberat bahagi dengan hasil tambah pemberat. Jadi kita transfer kat situ. 125 darab 6 kenapa ni? Tambah dengan 105 darab dengan K, tulis 105K terus. Tambah 120 darab 4 tambah 110 darab 3. Bahagi dengan hasil tambah pemberat 6 campur K campur 4 campur 3. Okey. Dekat sebelah kiri kamu tulislah dia punya I bar dia lah 118. So kat sini mungkin kita boleh ringkaskan 118. Yang atas kita boleh kembangkan dan tekan kalkulator. 1560 campur 105 K bahagi dengan 13 campur K. Kemudian kita buat darab silang naik ke atas. 118 13 tambah K sama dengan 1560 campur 105 K. Dekat sini kamu tekan sahaja kalkulator. Guna alpha X. Jadi kamu dapatlah K dekat situ. Jawapannya adalah 2. Okey, soalan yang terakhir. Lagi banyak bahan dia. A, B, C, D, E. Okey. Dan ada, dia kirakan terus untuk anda
indeks harga 2006 berasaskan 2003 dan ada carta pie dekat situ, pie chart. Jadi kamu tambah satu lagi kolom kat tepi ni, iaitu untuk pemberat. Kamu tambah saja kat situ untuk memudahkan pengiraan kalaulah dia suruh cari indeks gubahan. Okey, kita transfer 96, 24, 32 untuk E 160. Macam mana nak kira untuk D? Jadi kamu tahu satu pusingan lengkap ialah 360 darjah. Jadi tolakkan dengan 96, tolak 24, tolak 32, tolak 160. Kamu akan dapat dia punya sudut dia. Mana saya punya pengiraan ni? Kejap saya cari kejap ya. Hilang pula. Kejap ya.